Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya testing tengok boleh tak boleh. So saya pakai background macam ni lah, belum ada studio lagi. Harap-harap korang support lah. So hari ni kita akan masuk dalam cerita yang baru pula. Tak ada kaitan dengan pemandu van jenazah. Van jenazah kita maybe next, selepas selesai yang semua ni kita akan next pula lagi. So malam ni macam biasa tak nak ngoceh banyak sebab sekejap lagi dia akan datang ke gagapan dia tu lagi problem. So kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Peristiwa ini berlaku pada tahun 2009. Ketika itu suami saya diarahkan oleh jabatannya agar berpindah kerja dari Segamat ke Pasir Gudang, Johor. Sebelum saya teruskan, saya minta maaf kalau kata audio kurang cun sebab ini saya testing ni mic lama ni. Mic lama jadi saya testing balik lah. Mungkin nanti ke depan saya akan perbetul lagi ya. Baik, saya teruskan. Oleh kerana saya syarat mengandung dan urusan pemberhentian kerja saya masih belum diluluskan oleh majikan, saya tidak mengikut suami berpindah, sebaliknya tinggal di rumah kami di Segamat. Setelah dapat mencari sebuah rumah sewa di Taman Kota Masai, suami asyik menelefon menyuruh saya datang ke sana. Susah katanya tinggal seorang. 2 minggu selepas bersalin, biarpun masih lagi di dalam pantang, saya menaiki teksi ke sana dan mencari rumah sewa suami berdasarkan alamat yang diberikan. Saya sengaja tidak menelefon suami untuk membuat kejutan kepadanya. Sesampai di sana, saya dapati rumah sewaan suami saya tidak pun berkunci. Pagar dan juga pintu rumahnya terbuka. Fikir saya, mesti suami saya kesiangan dan hendak cepat ke tempat kerja hingga terlupa mengunci pintu. Saya masuk ke rumah itu tanpa sebarang masalah. Hebat juga susunan perabot di dalam rumah sewa ini kerana sewaktu berpindah ke sana, beberapa bulan sebelum itu, suami hanya membawa tikar, bantal dan beberapa keperluan asas sahaja. Mungkin juga tuan rumah sengaja meletakkan barang-barang itu untuk keselesaan penyewanya, fikir saya. Komplit barang macam ni kita tak tahu sewa dia berapa sebulan Yang pasti ini tak tahu lagi ni cerita rumah banglo RM50 ke apa kita tak tahu. Baik, saya teruskan. Saya duduk di sofa menunggu suami saya pulang hinggalah lewat malam. Sepanjang tempoh itu saya terasa ada kelibat manusia lalu di belakang saya ataupun terasa ada seseorang yang sentiasa memerhati gerak-geri saya. Tetapi setiap kali menoleh ke arah itu, tiada pula. Saya tidak dapat tidur kerana gelisah dan tidak sedap hati. Sehinggalah pada pukul 1 pagi, barulah saya dengar bunyi kereta suami saya sampai. Bayi saya telah tidur nyenyak, jadi saya keluarlah dari bilik untuk menyambut suami. Bayi dekat sini, dia tak cerita tadi kan, yang dia ni dengan baby. Oh, ada tadi. Awal tadi dia begitu 2 minggu selepas bersalin. Okey, baik. Saya ingin memeluknya kerana sudah hampir 3 bulan kami tidak berjumpa. Sewaktu saya bersalin di Segamat pun dia tidak dapat cuti. Pasti dia juga merindui saya. Anehnya, suami langsung tidak mempedulikan saya. Dia membuat hal sendiri, iaitu asyik menekan-nekan telefon bimbitnya hingga tertidur di sofa seolah-olah saya tidak wujud di rumah itu. Husband dia main PUBG kat sini. Memang saya terasa hibah yang teramat sangat. Sudahlah dia tidak berada di sisi ketika saya bersalin. Kini apabila saya menjenguknya selepas 3 bulan tidak berjumpa, suami tidak pedulikan saya langsung. Macam kes saya jugalah, anak pertama saya tak sempat tengok dia lahir. Dia dah lahir dulu, saya pun sempat. Oleh kerana bayi saya menangis, saya terus mendodoi dan menyusuinya di dalam bilik. Akhirnya tertidur dalam keletihan dan kesedihan. 3 bulan kau tak jumpa tu tidur. Pagi itu, apabila bangun daripada tidur, saya dapati suami telefon ke tempat kerja. Bunyi penjual ikan menjaja jualannya menggamit saya untuk membeli sedikit lauk.
Ikan, ikan, lagi ikan. Lebih kurang macam itulah. Saya tersenyum kepada jiran-jiran setempat yang turut keluar dari rumah masing-masing untuk membeli ikan. Tetapi seorang pun tidak mengendahkan saya. Kesayuan mula bercambah di dalam hati mengenangkan sikap suami dan jiran tetangga. Dalam situasi itu, sengaja saya membiarkan jiran-jiran beredar terlebih dahulu. Barulah saya memilih ikan dan sayur. Pakcik penjual ikan itu melihat saya dengan pandangan yang aneh. Dia bertanya pada saya, Dia bertanya saya tinggal di mana dan saya menunjukkan ke arah rumah sewa yang saya diami. Pakcik itu merenung lama ke arah rumah sewa saya dan berlalu pergi tanpa mengambil wang yang saya hulur untuk membayar harga ikan dan sayur yang dibeli. Ini macam kisah cerita macam dekat banglo RM50 ni. Saya rasa macam tu lah. Kita teruskan. Petang itu suami pulang awal tetapi perangainya tetap selamba seperti orang yang tidak berperasaan. Dia begitu asyik dengan telefon bimbitnya. Malah ketika bayi kami menangis dengan kuat pun, suami saya hanya memandang ke arah bilik tidur yang saya dan bayi berada. Dia seperti orang yang bingung dan kemudiannya keluar dari rumah entah ke mana. Saya menjerit macam orang histeria kerana sakit hati terhadap sikapnya. Hati saya terlalu sakit. Lantas, saya mengemas semua barang-barang dan bertekad balik untuk balik ke Segamat pada masa itu juga. Selesai mengemas barang, saya menuju ke katil untuk mengambil bayi saya. Berderau darah saya apabila melihat seorang perempuan tua yang entah dari mana munculnya sedang duduk di katil sambil memegang bayi saya. Untuk makluman sekarang jam pukul 1 lebih hampir ke 1:30. Lewat. Tadi saya bawa balik pada Kelang. Baik, kita teruskan. Kamu tak boleh pergi. Kamu kena duduk sini dengan aku. Arah orang tua itu dengan garang kepada saya. Siapa awak ni? Bagi balik anak saya. Saya nak keluar dari sini. Jerit saya kembali. Memang menambah sakit hati betul orang tua ini. Kerutu hati saya. Bila saya menghampirinya untuk mengambil bayi, perempuan tua itu bangun dan ketawa nyaring. Bayi saya menangis dengan kuat dalam pelukannya. Saya cuba merebut bayi saya, tetapi perempuan tua itu menolak saya hingga tersembam di penjuru katil. Dia kemudian menghantukkan kepala saya di bucuk katil hingga darah yang memercik di dahi saya mengalir hingga ke bibir. Allah saja yang tahu betapa saya amat takut dan sakit. Tetapi saya bertekad untuk merampas bayi saya daripada perempuan tua itu. Biarpun hakikatnya saya yang belum sampai sebulan bersalin tidak cukup kudrat untuk melawannya. Beberapa ketika kemudian saya terdengar suara suami saya memasuki bilik. Dia datang bersama dengan seorang lelaki yang saya pernah nampak sebelum ini, iaitu pakcik penjual sayur itu. Mereka berdua bercakap-cakap sesuatu yang kurang jelas di pendengaran saya. Ketika itu juga wanita tua itu kelihatan semakin agresif hendak menyerang saya. Abang, selamatkan anak kita. Dengar tak dengar suara ni? Lagi sekali ya. Abang, selamatkan anak kita. Jerit saya sebelum kepala saya dihantuk kuat dan kemudian saya tidak ingat apa-apa lagi. Semuanya menjadi kelam dan gelap. Saya tidak tahu berapa lama saya tidak sedarkan diri. Semasa saya membuka mata, suami mengusap kepala saya yang sudah pun berbalut. Okey, kepala dia berbalut kan? Dengan pandangan yang penuh kasih. Ina dah sedar ya, ucapnya sebab sambil memeluk saya dengan erat. Saya rasa kepala saya sangat sakit dan membalas pelukannya dengan lemah. Saya bertanya kepada suami, kenapa sebelum ini dia tidak menghiraukan saya dan bayi kami. Suami memandang saya dengan pandangan yang pelik dan memberitahu bahawa dia memang tidak nampak dan tidak tahu langsung tentang kewujudan saya di rumah sewanya. Setiap kali suami saya masuk rumah, telinganya seperti terdengar suara saya dan suara tangisan bayi.
Tetapi sangkanya itu cuma ilusi semata-mata kerana terlalu merindui saya dan anak. Sebab itulah suami saya berkali-kali cuba menelefon saya, tetapi talian tidak dapat dihubungi. Dia juga mengirim berpuluh-puluh pesanan ringkas kepada saya. Setelah kami, maafkan saya, saya ulang balik. Setelah suami menghubungi ibu bapa saya di Segamat, barulah dia tahu sudah seminggu saya pergi ke Pasir Gudang. Okey, Pasir Gudang. Kalau yang banglo RM50 tu di Shah Alam. Suami juga telah membuat laporan polis atas kehilangan saya dan bayi kami. Menurut suami saya lagi, dia terserempak dengan pakcik penjual sayur sewaktu hendak keluar dari rumah. Rupa-rupanya pakcik itu telah datang semula ke rumah sewa kami untuk membantu saya. Kerana sewaktu saya membeli barang jualannya, dia melihat keadaan diri saya terlalu pucat. Pakcik itu juga melihat ada 2 lembaga yang bertenggek di bahu saya ketika itu tanpa saya menyedarinya. Kesemua jiran saya pula memang tidak nampak dan tidak tahu akan kewujudan saya ketika itu. No. Apa yang sebenarnya berlaku? Pakcik itu memberitahu suami saya bahawa saya telah pun terperangkap di alam gaib yang wujud di dalam rumah sewa itu. Makhluk dari alam itu sedang berusaha merantai diri saya agar terus kekal di dalam dunia mereka. Mulanya memang susah untuk saya percaya, umpama cerita dongeng atau macam dalam mimpi sahaja. Tetapi bukti yang ada membuatkan saya terpaku. Saya periksa telefon bimbit saya. Ada begitu banyak rekod panggilan dan pesanan ringkas daripada suami. Sedangkan telefon bimbit saya langsung tidak berbunyi sepanjang berada di rumah sewa itu. Kepala saya yang cedera dan berbalut ini juga menurut doktor adalah berpunca daripada hentakan seseorang yang kuat tenaganya. Sebaik keluar daripada hospital, suami membawa saya dan anak berpindah ke tempat lain kerana trauma dengan kejadian yang berlaku. Dia tidak mahu kejadian yang lebih buruk menimpa kami. Pakcik penjual sayur itu kini sudah menjadi sebahagian daripada keluarga angkat kami. Dia banyak membimbing kami supaya perbanyakkan amalan zikir, solat dan bacaan Al-Quran bagi mengelakkan gangguan syaitan dan untuk keselamatan hidup di dunia serta akhirat. Kejadian ini pun hampir dengan tempat saya pernah sekali ya. Masa saya berpindah di sini mencari rumah sewa, rumah tu macam mana cerita Saya mencelah sekejap Rumah tu owner dah tak ada. Kunci diberikan kepada wakil. Sebelum nak pergi ke wakil yang penjaga kunci tu, saya ada berhenti beli shake air yang gerai tu. Akak tu dia tanya, awak nak pindah ke rumah tu ke? Saya kata ya. Dia kata kalau boleh tak payahlah. Kenapa? Sebab orang yang duduk situ bertahan dalam lebih kurang 3 bulan. Tak apalah, saya mungkin beranggapan dia mungkin tak nak berjiran kot. Tak apalah, tak apa. Lepas tu saya pergi jumpa dengan wakil yang pemegang kunci tu. Saya tak ingat nama apa. Pak Ngah lagi. Pak Long ke? Pak Long itulah. Saya pergi ambil lah. Kebetulan masa tu dia nak pergi haji dulu. Dia ada buat majlis keramaian dia lah, buat majlis bersyukuran tu. Tapi bila dah selesai itu, saya pergi ambil jugalah. Bila ambil, masa dia pegang tangan tu, dia bagi kunci tu, awal-awal dia cakap, rumah tu boleh tahan dik. Dia cuma berpesan macam tu lah. Jadi dia pendekkan cerita, memang betul lah. Masa nak pergi tu ada kejadian lah. Kejadian masa awal. Kita testing nak pegang pintu tu kan. Okey, baik. So macam mana kita teruskan dengan yang seterusnya. Sekejap saya tengok dulu kan. Banyak lagi tak? Macam panjang. Baik, kita teruskan dengan yang seterusnya. Kita testing lagi mic untuk malam ni, okey. Baik, kali ini kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Awal tahun 2010, saya diajak oleh Aima. Macam silap kan? Saya ulang balik. Pada awal tahun 2010, saya rasa saya nak tukar nama lah. Siapa nama? Saya nak letak nama Mastura, nama penonton kita juga. Kita bahas sikit Awal tahun 2010, saya diajak oleh Mastura, kawan serumah saya, untuk mengikutnya ke Ipoh. Mastura ada program dengan bisnes jualan langsungnya di sana. Antaranya, dia akan berikan ceramah kepada downline dan prospeknya. Selain itu, dia adakan juga malam anugerah untuk upline yang mencatat jualan memberangsangkan. Baik. Ini cerita apa ni? Taipan 818 360. 360. Lupa kawan-kawan HIO ada sini ya. Kita bercanda
Program itu akan berlangsung selama 2 hari dan Mastura diberikan bilik untuk menginap. Oleh kerana hari pertama bermula pada pukul 9 pagi, maka Mastura diberikan bilik untuk menginap pada malam sebelum program hari pertama itu. Bermakna kami perlu tidur di bilik tersebut untuk 2 malam. Saya ini nama saja kawan serumah tapi tidak ambil tahu sangat tentang dengan bisnes si Mastura ni. Okey. Yang saya tahu, dia buat makanan kesihatan yang dibuat daripada pati buah-buahan, sayuran, bunga dan herba. Okey, baik. Tentang pangkatnya juga saya tak pasti sangat. Saya ada dengar dia sebut diamond, emerald, platinum dan entah apa lagi. Tapi saya tak ambil tahu sangat sebab saya memang tak minat dan tidak ada bakat dalam perniagaan itu. Saya rasa macam boleh teka ni. Siapa rasa boleh tahu? Komen. Hari pertama, sementara Mastura sibuk dengan programnya, waktu siang saya merayau-rayau di sekitar Bandaraya Ipoh. Malam kedua, saya keluar lagi untuk makan, kemudian singgah di restoran mamak dan menonton bola. Dia dalam cerita ni, saya tu lelaki ke perempuan tu? Wah, menonton bola. Walaupun saya ini perempuan, dia beritahu dah. Walaupun saya ini perempuan, tapi saya kaki bola. Di Kuala Lumpur, saya dan Mastura sering menonton bola di restoran mamak walaupun di rumah kami ada Astro. Bukan apa, kalau di kedai mamak lebih meriah. Sambil itu, boleh makan roti tisu, roti bom atau roti naan serta air 3 layer. Air 3 layer, buat kawan-kawan yang mana daripada Indonesia dengan Brunei, 3 layer, rasa tahu kot. Saya ada tengok dekat YouTube, dalam channel lain. Dekat Brunei dengan Indonesia ada buat juga air 3 layer. Teh lah. Di cerita tadi, sambil itu boleh makan roti tisu, roti bom atau roti naan serta 3 layer yang jadi kegemaran saya. Nak buat sendiri malas. Dasar, lepas tu permintaan antaran RM20,000. Sekitar pukul 10.30 malam saya balik. Bilik gelap. Tak. Saya petik suis lampu. Dah habis ke program kau, Mastura? Kata saya terkejut bila lihat dia berbaring di katil dalam keadaan yang membelakangkan saya. Sebahagian badannya dari bahu ke bawah berada di dalam selimut. Okey, senyap. Mastura tidak menjawab sepatah pun. Tidurlah ni. Selalunya pukul 1 pagi baru nak tidur. Tapi malam ni awal pula. Mungkin dia penat agaknya, kata saya dalam hati. Tak. Saya buka penyamai udara pula. Mastura ni penat sangat sampai aircon pun tak sempat nak buka. Kalau di rumah, dialah yang paling awal buka aircon. Masuk saja bilik, remote aircon lah yang dicapainya dahulu. Kemudian terus masuk dalam selimut. Memang itu hobinya. Saya masuk pergi operasi dulu pun ada seorang itu. Buka aircon bagian nak gerak tau. Kita orang duduk dalam subtek. Aircon yang jadi bawah besar kau tu kan. Buka kuat-kuat, lepas tu kau pakai baju sejuk, selimut. Ingat Eskimo apa. Pelik-pelik. Kita teruskan lah. Kalau saya tidur di biliknya, saya pun berselubung dalam selimut. Tapi kenapa malam ini dia tidak buka penyaman udara? Itu soalannya. Tak panas ke? Saya menyalin pakaian dan melangkah ke bilik air. Kau tak boleh sembahyang kan, Imah? Terdengar suara Mastura perlahan. Uish, terkejut saya. Tak tidur lagi rupanya dia. Yelah, tengah banyak ni. Kan kita sama, Mastura. Jawab saya sambil memandang ke arahnya. Samalah kita. Balas Mastura. Dia memandang saya sambil tersenyum, diiringi dengan ketawa kecil. Tengah banjir. Allah, aku nak cerita. Ini kisah perempuan ni. Tengah banjir. Kau pun samalah tu. Sambung saya. Saya tak tahu banjir ni. Mastura terus ketawa. Saya membuka pintu bilik air, lalu memasukkan pad ke dalam plastik kecil, lalu mengikatnya dengan kuat.
Saya kena tarik juga maknanya sebab saya risau takut suara saya tak jelas. Kedengaran suara Mastura ketawa ketika saya sedang mengikat plastik tersebut. Apa hal pula lah dengan kawan aku ni? Takkanlah tak habis-habis lagi ketawa. Lawak sangat ke apa yang aku cakap tadi? Saya berkata-kata seorang diri sambil terus memasang telinga. Pelik, sudahlah tidak berhenti ketawa. Kuat pula. Bayangkan, saya yang berada di dalam air pun boleh dengar dia ketawa. Oi, lawak sah. Kata saya, sejurus membuka pintu bilik air. Tapi sebaik pintu dibuka, suara ketawa itu juga berhenti. Mastura pula saya lihat masih tidur mengiring seperti tadi dengan mukanya menghadap ke arah dinding, membelakangkan saya. Weh, jangan buat-buat tidur lah. Kata saya, senyap. Mastura tidak menjawab sepatah pun. Masura. Kau jangan awal-awal lah. Siap kau nanti. Sambung saya. Senyap juga. Saya masuk ke bilik air semula. Sekali lagi sewaktu saya mencuci muka, kedengaran Mastura ketawa. Bayangkan, saya boleh dengar dari dalam bilik air. Siap kau. Keluar bilik nanti, aku geletek kau sampai terkencing. Aduh. 5 minit kemudian saya keluar. Hendak saja saya geletek Mastura sampai dia terkencing. Tapi niat itu saya batalkan apabila melihat dia sudah berselubung di bawah selimut. Kalau nampak pelik-pelik belakang kita apa? Belakang sana hutan. Belakang rumah saya, ini kawasan Berak. Belakang hutan. Nampak pelik-pelik begitu. Muka pun tidak nampak lagi. Tinggal badannya sahaja yang nampak berbonjol-bonjol di dalam selimut. Memang begitulah Mastura. Kalau seluruh badannya di dalam selimut, maknanya dia sudah tidurlah tu. Hendak kacau ke tidak? Saya cuik pinggang dan punggungnya. Senyap. Langsung tidak ada tindak balas. Cepat betul lah kau ni Mastura tidur. Lepas ketawa kau boleh tidur ya. Tak apa, esok ada lagi kau siap. Saya tutup seselampu dan melaburkan badan di katil. Baru beberapa minit baring, sewaktu fikiran terawang-awang di antara tidur dengan jaga. Terdengar di telinga saya bunyi sesuatu di dalam bilik air yang pintunya tadi sengaja saya buka sedikit. Tujuannya supaya cahaya lampu itu dapat menerangi bilik kami yang telah saya tutup semua lampunya. Lebih kurang macam terakhir. Bunyi plastik ditarik-tarik. Bunyi plastik. Saya cuba untuk membuka mata, tetapi ia bagaikan dikam. Hendak juga saya bangun dan melihat mungkin ada tikus di dalam bilik air kami. Namun seluruh badan saya tidak dapat digerakkan. Hatta sebatang jari pun tidak mampu untuk saya angkat. Bunyi plastik ditarik-tarik terus kedengaran dan akhirnya terhenti. Setelah itu kedengaran suara yang amat aneh, seperti suara orang yang sedang membaham sesuatu dengan gelojok. Lihat sound effect itu. Bunyi plastik dikoyak-koyakkan. Dada saya berdebar. Takkan tikus pula? Mana ada tikus dalam bilik hotel? Lagipun tidak pernah saya dengar tikus makan dengan cara membaham dan gelojok. Kedengaran bunyi pintu dibuka. Serentak itu bunyi pelik di dalam bilik air serta merta terhenti. Kemudian bunyi orang melangkah masuk ke dalam bilik. Bunyi barang diletakkan di atas meja dan almari dibuka. Jelas kedengaran di telinga saya. Namun saya tidak mampu membuka kelopak mata untuk melihatnya. Alhamdulillah. Tak maaf. Saya hendak bangun dan bertanya macam-macam hal kepada si Mastura ni, tetapi tidak boleh. Mengantuk yang amat sangat. Entah pukul berapa saya tertidur, saya pun tak pasti.
Sedar-sedar saja sudah pukul 8.45 pagi. Dia pun tidur lena ni. Mastura, katilnya kosong. Tentu dia sudah turun untuk sarapan dan kemudian sambung programnya. Selepas mengeliat lebih kurang 10 minit, barulah saya turun dari katil dan terus ke bilik air. Perkara pertama yang saya lakukan ialah melihat ke dalam bakul sampah. Ya Allah. Saya terperanjat. 2 plastik berisi tualon wanita di dalam bakul sampah itu saya lihat koyak rabak. Tualon wanita yang saya dan Mastura gunakan itu bagaikan dicarik-carik dengan benda tajam. Lebih mengejutkan saya, terdapat banyak lendir kuning pada plastik, tualon wanita dan juga tong sampah tersebut. Darah saya berderau. Mastura. Takkanlah Mastura yang lakukan ini. Mustahil. Takkan ada manusia normal hendak menyentuh benda yang kotor dan najis. Mustahil juga ada manusia yang waras hendak mencari-cari benda yang telah diikat kemas. Tak mustahil juga. Dulu saya pernah ada satu pengalaman di masa ada satu sekelompok peserta khusus ni. Mungkin ke depan saya akan ceritakan lah macam mana perempuan tu boleh makan pet. Baik, kita teruskan Seperkara lagi, cecair apa pula yang berwarna kuning likat ini? Muntah? Bukan. Ia bukan muntah. Tekak saya mula rasa loya dan saya terus termuntah. Selepas mandi lebih kurang, saya terus tutup bilik air dan memanggil pekerja hotel untuk membawa kotoran itu keluar. Mastura balik ke bilik sekitar pukul 11.30 pagi dan kami pun check out. Di dalam kereta, saya ingatkan, ya, dengar tu, horn. Itu tandanya pendengar kita. Ingat dulu saya pernah cakap kalau lalu kasih horn signal. Thank you guys. Walaupun korang lalu ni. Saya teruskan Di dalam kereta, saya ingatkan hendak bertanya kepada Aina tentang apa yang saya lihat di dalam bilik air. Tetapi belum sempat saya bertanya, Mastura terlebih dahulu membuka mulut. Kenapa yang kau koyak-koyakkan plastik dan hancurkan pek dalam bilik air tu? Dia bertanya. Saya terkejut. Saya pandang Mastura. Bukan kau ke yang buat benda tu? Saya bertanya padanya semula. Kali ini Mastura pula memandang saya. Matanya terbungtang. Weh, apa yang kau cakap ni? Meremang bulu rumah aku ni. Mastura lantas menunjukkan liang-liang roma yang timbul di lengannya. Bukan selalu kalau dekat lengannya orang perempuan meremang maksud pergi toilet kan? Selalunya lah. Saya, apa yang berlaku ni? Lantas saya menceritakan kepada dia apa yang berlaku pada malam tadi. Dia kat sini dia macam dah terbalik nama ni tau. Dia dah terbalik nama pula. Mastura memandang saya. Betul lah. Mastura memandang saya. Raut wajahnya menampakkan dia betul-betul terkejut. Weh, kau biar betul. Semalam aku keluar bilik pukul 7.45 malam untuk dinner. Lepas tu kita orang ada perbincangan tentang produk-produk baru syarikat. Perancangan grup dan macam-macam lagi. Aku balik dalam pukul 12.30 malam. Jelas Mastura. Kalau begitu, siapa pula yang saya lihat di katilnya? Siapa yang ketawa tidak henti-henti semasa saya di dalam bilik air? Aku tak tahulah, jawab Mastura. Ya Allah. Bukan kau ke? Sebab itulah aku tanya kau. Balas Mastura. Saya rasa kalau ada lalat di dalam kereta kami, sudah pasti lalat itu akan masuk ke dalam mulut saya yang sedang teropong. Aduh, pening kepala aku ni Mastura. Aku ingatkan kau yang buat benda tu. Tapi sekarang, kau kata aku pula. Jadi siapa yang buat dia? Saya lemparkan pertanyaan itu kepadanya. Mastura menggaruk kepalanya. Menurut Mastura, malam tadi sebaik saja masuk bilik. Dia menukar baju, masuk bilik air dan tukar padnya. Kemudian dia terus tidur. Ketika hampir terlena, dia terdengar saya bangun dari katil. Kemudian sayup-sayup dia terdengar saya bertanya.
Kau tak boleh sembahyang kan, Mastura? Aku dengar kat mana tadi ya? Sudah, dia dah jadi pening pula dah. Okey, tambah Mastura, dia ingin menjawab pertanyaan saya itu tetapi tidak berdaya. Matanya bagaikan digam. Aku dengar kau masuk bilik air. Dan lepas tu aku dengar bunyi kau koyak-koyakkan plastik yang ada pet kita. Itu tak apa lagi. Yang aku seram, aku dengar bunyi kau ketawa dalam bilik air tu. Dahlah tu, aku macam suara kau tu makan dengan gelocok. Tambah Mastura, kalau boleh dia ingin bangun dan buka pintu bilik air dan tanya kenapa saya buat itu semua. Tetapi badannya seperti ditindih dengan batu yang sangat besar. Mata tidak dapat dibuka, sendi bagaikan dikunci. Badannya tidak dapat digerakkan. Lepas semua tu berhenti, lebih kurang dalam 2-3 minit. Aku dengar bunyi pintu bilik air ditutup dan kau baring balik dekat katil. Aku terus terlelap. Pagi tadi masa masuk bilik air, aku terperanjat. Sekejap, saya tunggu. Mai. Minta maaf tadi terpaksa cut sekejap. Saya semua balik sebab bateri kong. Okey. Tambah Mastura, kalau boleh dia ingin bangun dan buka pintu bilik air dan tanya kenapa saya buat semua itu. Tapi badannya seperti ditindih dengan batu yang sangat besar. Mata tak dapat dibuka, sendi bagaikan dikunci. Badannya tidak dapat digerakkan. Lepas semua tu berhenti, lebih kurang dalam 2-3 minit, aku dengar bunyi pintu bilik air ditutup dan kau baring semula dekat katil. Aku terus terlelap. Pagi tadi masa masuk bilik air, aku terperanjat. Bila tengok bako sampah berselerak, ada lendir-lendir kuning tu. Tapi sebab nak cepat, aku tak sempat nak bersihkan. Cerita Mastura panjang lebar. Dada saya berdebar-debar mendengar ceritanya. Maknanya, kalau macam tu, malam tadi kami sama-sama telah dikelirukan. Ada sesuatu yang telah menyamar sebagai diri saya untuk mengelirukan Mastura dan ia menyamar sebagai Mastura untuk mengelirukan saya. Sumpah, inilah pengalaman paling pelik yang pernah mereka ini alami sepanjang hidup mereka. Tak bersama saya. Nasihat saya, kalau anda period dan ketika itu berada di tempat baru yang anda tidak ketahui latar belakangnya, so berhati-hatilah. Terima kasih kerana mendengar daripada mula sampai habis. So untuk malam ni kita testing mic. Kalau okey, insyaAllah saya nak tengok pada komen anda semua macam mana. Kalau kata okey, kita akan teruskan lagi dengan cara macam ni. Kalau tak okey, rasanya saya relax dululah kot. Hanya akan rakam audio saja dulu. Okey, handphone pun yang murah ni. Dan ke depan kalau ada rezeki lagi, insyaAllah saya akan cuba improve lagi, update lagi insyaAllah. Terima kasih lagi sekali. Kita akan bertemu lagi pada next video. Terima kasih. Untuk cerita Tok Awang saya memang tak dapat nak upload dah rekod sebab dia mengambil masa, sebab saya fobia tengok 17 muka surat tu, panjang sangat saya nak rekod tu. Kalau saya sempat rekod awal, saya akan upload insyaAllah. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.